Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Semoga pagi ni sahabat-sahabat berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa ikut peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan untuk sentiasa duduk dekat rumah. Jadi bila duduk dekat rumah rasa bosan, rasa boring, kita buat live hari ni Hari ni banyak lalat pula ni. Kita nak sembang apa saya pun tak tahu tajuknya. Saya rasa macam nak sembang pasal takaful pula sebenarnya. Sebab apa inilah waktu sebenarnya kita telah dipesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil iktibar daripada kisah Nabi Yusuf yang mentafsir mimpi yang mana 7 tahun kering, 7 tahun ni kan. Jadi kita kena faham kat sini bila kita ditimpa musibah macam ni, sepatutnya kita dah bersedia dengan 7 tahun pendapatan. Jadi ini salah satu iktibar yang kita boleh ambil, yang kita boleh manfaatkan sebenarnya. Sebenarnya peringatan ini dah lama beribu tahun yang lalu kita dah diingatkan dengan keadaan-keadaan yang akan terjadi seperti hari ini, yang mana walaupun baru beberapa minggu kita kena lockdown, tak boleh keluar, tak boleh apa, kat sini kita dah rasa terkesan. Terasa terkesan bila kita tak ada simpanan, tidak ada backup bila kita susah. Memanglah sebenarnya kita mungkin bekerja dengan pendapatan yang sedikit. Sebenarnya kita perlu asingkan juga sebenarnya pendapatan kita walaupun sedikit. Contohlah, kalau sebulan kita simpan RM10, RM10 sebulan, setahun ada 120, RM10 kali 12 ada 120. Macam saya RM10 kali 12 makna ada 1,200 setahun. Bila kita simpan, macam umur saya dah 54, bermakna kat sini kita ada standby 64,800. Jadi ginilah sebenarnya yang kita tak nampak, yang kita biasanya kita lupakan. Kita lupakan. Makna RM120 setahun. RM120 kalau macam saya umur 54 tahun, kita ada 6,400. Inilah backup yang paling sikit yang kita ada, 6,400 untuk tempoh 54 tahun. Ikut usia saya lah, walaupun kita simpan RM10, itu jumlah yang paling sedikit. Jadi bila kita ada simpanan untuk kecemasan, ini sebenarnya simpanan kecemasan, waktu inilah yang kita gunakan sebenarnya. Sebenarnya kalau nak ikut, kita perlu ada 6 tabung sebenarnya. 6 tabung. 6 tabung yang kita sediakan untuk kita menghadapi setiap masalah ataupun musibah pada masa-masa yang kita tak jangka. Dengan ini, dengan kita adanya simpanan kita waktu kecemasan, memang waktu kecemasan lah yang kita akan gunakan. Inilah masanya. Tapi di samping itu sebenarnya kita perlu perbanyakkan kita punya saluran keuangan. Walaupun kita kerja makan gaji ataupun kerajaan, kita perlu ada sebenarnya pendapatan tambahan. Memang kadang-kadang kita penat untuk bekerja, bekerja dah 8 jam balik. Tapi dengan satu cara yang saya nampak, apa yang saya buat, walaupun kadang-kadang kita tak istiqamah, sebenarnya salah satu perniagaan yang tak perlukan modal besar ialah perniagaan 1XOX yang pernah saya buat. Untuk lepas duit bil telefon tu memang setiap bulan tak ada masalah. Ada setengah kawan-kawan boleh dapatkan income 100,000 daripada perniagaan yang sen-sen ni sebenarnya. Jadi kat sini kita kena buka minda. Kenapa kita perlu banyak pipe? Bukan satu pipe. Bukan satu pipe. Jadi bila kita banyak pipe, kita tak ada masalah untuk atasi bila keadaan seperti ini sebenarnya. Yang tadi saya cakap, pertama tabung simpanan, walaupun RM10 sebulan, setahun kita ada 120. Tapi kalau 54 tahun, contoh 120 setahun, kita ada, umur saya 54 tahun, kita ada RM6,480. Duit yang akan bekerja dengan untuk kita sebenarnya.
sebenarnya duit ini walaupun kita simpan RM10 setahun 120, 54 tahun macam saya ni, ada 6,480 duit kecemasan yang kita ada. Kalau kita memang tak asingkan, memang takkan ada. Jadi inilah salah satu yang perlu kita ada. Tabung kecemasan yang betul-betul kita dah terdesak macam ini, kita boleh gunakan. Berterima kasih juga kepada kerajaan yang tentang bayaran hutang ataupun bayaran kereta rumah yang tak payah nak bayar dalam masa 6 bulan ini. Memanglah sebenarnya kalau kita ada duit, lebih baik kita bayar. Macam KWSP nak keluarkan. Macam saya, KWSP akaun 2 tinggal RM82 nak keluarkan. Macam mana? Sebab benda tu saya dah guna untuk masa pendidikan anak-anak saya masa nak masuk universiti. Jadi duit kat situ akaun 2 memang dah tak ada. Jadi kita tak perlu. Sebab macam saya, Alhamdulillah, rezeki Allah dah atur. Saya ada pendapatan harian daripada perniagaan online saya. Saya ada pendapatan bulanan daripada gaji saya dekat AIA. Maksudnya setiap 2 minggu ada gaji, ada pendapatan. Dan yang ketiga, saya ada pendapatan passive income yang ada setiap bulan. Alhamdulillah, memang saya rasa bersyukur dengan apa yang ada. Dan saya selalu juga berkongsi sebersedikit rezeki yang saya ada ni pada orang-orang yang memerlukan. Jadi pada kawan-kawan yang tak ada sumber pendapatan lain, cubalah cari. Sebenarnya banyak jalan, banyak pilihan untuk kita ada sumber pendapatan lain. Seperti yang saya contohkan tadi, perniagaan 1XOX saya pernah buat. Alhamdulillah sekarang masih buat juga. Saya sekarang ni buat perniagaan online kunyit hitam. Alhamdulillah masih berjalan. Stok masih ada. Kemungkinan besar stok saya akan putus sebab lockdown ni, di mana kilang dah tak jalan. Stok baru dah nak masuk dekat kita punya pengedar besar tak ada. Dah putus. Bermakna sekarang stok yang tinggal ada pada saya. Ada pada saya yang sedikit inilah. Mungkin sampai 14 ni, kalau tak ada masalah mungkin boleh cukup ataupun tak cukup. Itu saja yang ada. Ada kunci kereta lah. Kereta Lancer. Sekejap saya dekat bawah tu. Dekat bawah kilang dekat air tu. Minta maaf, anak menantu saya nak pergi pasar je. Saya tak keluar. Okey, bila kita ada simpanan yang macam tu, kita takkan terbeban sebenarnya. Kat mana tadi? Okey. Bila kita ada simpanan, kita ada sumber-sumber lain untuk dapatkan income tu lebih baik. Kadang-kadang kita ni, ada orang cakap Melayu malas. Pada saya taklah, memang bukan malas. Mungkin dia tak nampak jalan macam mana nak menjana income. Macam saya buat macam-macam buat. Memang base pertama saya memang takaful. Alhamdulillah saya buat takaful. Lepas tu saya join pula untuk property. Dan sekarang saya buat perniagaan online yang saya rasa memang banyak sangat membantu saya. Perniagaan kunyit hitam yang saya buat, EcoStar dan macam-macam. Apa saja yang boleh buat duit. Kat sinilah kita kena fikir. Sebagai ketua keluarga, kita nak cari income tambahan sebenarnya. Kalau tuan-tuan dah ada income tetap, bekerja gaji tetap, kadang-kadang kita perlu berkorban masa muda. Masa muda ni lah kita berkorban. Sediakan untuk hari tua kita, bukan KWSP saja. Sebenarnya kadang-kadang saya tengok orang yang dah berumur, dah pencen, masih lagi bekerja sebagai guard. Bukan saya nak memperkecilkan, tapi itulah saja jalan yang dia ada. Tapi kalau kita bersedia daripada awal, insya-Allah kita takkan jadi macam itulah, senang cerita. Bila kita ada macam ni, income sampingan, income daripada sana sikit, sini sikit, sebenarnya dia boleh membantu. Dia boleh membantu. Sebenarnya orang lain boleh bantu sedikit saja, tapi kita punya diri sendirilah yang boleh membantu diri kita untuk keluar daripada daripada kemelut ekonomi sekarang ni yang menghempit kita. Tapi memang inilah satu-satunya jalan. Kita kena berusaha
sabar dengan apa yang kita buat, insya-Allah kita akan lepas dari segala masalah kewangan. Dan yang penting sekali, kita perlu infakkan sedikit rezeki yang kita ada untuk kegunaan orang lain. Itu salah satu kunci pembuka untuk kita dapat rezeki yang lebih banyak. Kalau ada yang nak bertanya, tolong type dekat bawah, tolong share video ni. Mudah-mudahan bukan saya nak kata saya pandai, tapi berdasarkan pengalaman saya, pengalaman hidup yang dah 54 tahun ini, adalah ilmu-ilmu yang saya rasa boleh saya kongsi, yang boleh saya kongsi untuk kita menjana income secara tak langsung sebenarnya. Memang yang seperti saya buat tadi, saya cakap saya banyak sangat pipe pendapatan yang saya ada. Walaupun sana sikit, sini sikit, sana sikit, sini sikit, tapi ia membantu saya untuk melalui keadaan-keadaan yang sukar waktu sekarang ini. Mungkin orang lain lebih susah, lebih susah daripada saya. Saya doakan semoga masalah itu akan selesai ringan, ringan untuk kita hadapi semua. Kalau ada yang nak bertanya, boleh type dekat bawah. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. Saya kat rumah hari ni masih dekat dalam office saya, sebab saya dekat rumah memang ada satu office kecil. Memang untuk saya bekerja lah. Sekejap lagi pun saya nak buat landing page untuk takaful saya. Ada 4-5 landing page yang perlu saya buat, just untuk sebagai menyampaikan segala maklumat apa yang saya tahu, dan mengajak seberapa banyak orang ataupun rakan-rakan untuk dapatkanlah medical card ataupun simpanan life yang paling sedikit ialah RM50,000 dengan nilai simpanan sebanyak RM40 sahaja, yang bawah umur 30. Tapi kadang-kadang kita tak perasan, dengan RM30 atau RM40 kita simpan, kita dah menyediakan sekurang-kurangnya RM50,000 untuk orang yang kita sayangi, bila kita meninggal ataupun cacat kekal. Tapi sebab kebanyakan kita bekerja dari satu tempat ke satu tempat menggunakan motosikal ataupun kenderaan, bila kita meninggal disebabkan kemalangan, AIA Public Takaful akan bagi kita RM100,000 untuk plan yang paling kecil ini. Yang paling kecil umur 30 dengan simpanan RM40 sebulan, lebih kurang RM1.60 sehari. RM1.60 sehari, kita ada nilai perlindungan sebanyak RM50,000. RM50,000 meninggal biasa ataupun cacat kekal. Kalau meninggal disebabkan kemalangan, kita akan dapat, waris kita akan dapat RM100,000. Itu saja. Dan banyaklah sebenarnya yang boleh kita ambil, kita fikirkan untuk persediaan. Mungkin dalam keadaan sekarang kita terfikir memang susah untuk buat simpanan dengan kerja dah stop semua ni, kerja dah tak bergerak, dah tak ada kerja yang kita boleh buat. Tapi cubalah, belajarlah buat perniagaan online. Dengan perniagaan online ini sajalah yang boleh bantu kita macam mana nak dapatkan pendapatan tambahan. Sebenarnya banyak barang yang kita boleh jual dekat internet ni. Macam saya, salah satu yang pernah saya juga buat, tapi memang benda ni nak kena istiqamah. Kalau kita istiqamah, insya-Allah ada. Saya juga pernah jual barang dekat eBay. Alhamdulillah pelanggan pun daripada US, daripada mana-mana yang jauh-jauh. Sebab memang masa tu saya masuk market US, masa tu saya jual emas sebenarnya. Emas dinar. Cuma bila untuk post tu dia ada masalah sikit, walaupun benda tu kecil, tapi risikonya memang kita kena tanggung katanya. Jadi bila dia chop saja, saya stop untuk jual emas dekat eBay. Tapi itu adalah pengalaman saya. Yang jual barang, tak kira apa barang, pernah saya jual dekat eBay. Ada customer daripada Maldives, daripada US. Memang ada customer. Cuma kita nak kena pandai sajalah, kena istiqamah apa barang yang kita nak jual. Saya tengok dekat dalam Facebook, dalam mana-mana pun diorang jual eBay. Dekat eBay pun barang-barang keperluan harian. Beli dekat Malaysia murah, jual dekat luar negara pakai nilai US.
Kat sini salah satu sebenarnya kita kena belajar. Kita jangan tinggalkan kemajuan teknologi ni sebenarnya. Kat sini sebenarnya kalau kita fokus satu bidang yang kita suka, insya-Allah kita akan ada income. Ni pun saya dah mula gunakan sistem pembayaran semacam payment gateway untuk pembayaran. Maknanya kita boleh guna tunai, guna kad kredit. InsyaAllah kita punya sistem lebih baik. Memang kebanyakannya bila kita ada benda-benda macam ni, kita boleh keluar daripada kemelut masalah keuangan. Saya dah rasakan sebelum ni memang ada income lain. Untuk kad kredit memang ada masalah. Sebelum ni semua Alhamdulillah, boleh kata bulan 3 ni semua kad kredit saya dah pergi kosong. Maksudnya dah tak ada hutang kad kredit. Hutang-hutang lain semua dah settle. Alhamdulillah, cuma satu je hutang kereta. Itu saja. Itu memang besar juga sebulan dia punya untuk maintain bulanan. Tapi Alhamdulillah dengan kunyit hitam, saya dapat melunaskan setiap waktu, ikut waktu lah. Kalau boleh tolong share, kongsi, mana tahu maklumat sembang-sembang saya ni boleh membantu, boleh buka minda kawan-kawan yang ada dekat luar ni untuk belajar buat perniagaan online. Perniagaan online maksud saya, carilah apa-apa saja yang kita nak jual. Kalau macam saya juga buka sebenarnya untuk buat dropship dengan tanpa modal. Cuma syarat saya senang saja. Saya bagikan dia punya panduan macam mana. Encik, kawan-kawan, jual lah saya. Jualkan iklan, maksudnya jualkan maklumat itu pada orang lain. Bila orang beli, dia akan terus buat bayaran ke akaun saya. Cuma yang tuan perlu minta, resit bayaran tu bagi pada tuan bagi pada saya info tu. Okey, nanti saya yang akan postkan barang. Commission tuan puan yang ambil. Kat sini salah satu cara yang macam mana nak berniaga tanpa modal. Kita panggil dia dropship. Ada juga yang dah mahir, dia pergi upgrade terus jadi ejen bawah saya. Alhamdulillah. Untuk mula-mula nak tahu, nak rasa macam mana dia punya perjalanan putaran perniagaan tu, boleh cuba dropship saya. Cuma ialah untuk dalam keadaan masa sekarang ni, dengan stok yang terhad, kemungkinan dia akan terputus. Tapi saya berharap sebelum 14 kita dah normal seperti balik, barang dah ada, dan tak ada masalah untuk saya berkongsi rezeki dengan kawan-kawan semua. Kalau ada yang nak bertanya, boleh type kat bawah macam mana. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Ni saya tunjukkan saya punya keadaan office saya lah sebenarnya. Tengok. Ini stok saya masih ada lagi. Ni dekat saya punya office. Ini salah satu sijil sebagai stokis Black G. Ini salah satu sijil saya. Ini anak angkat saya dah berumur 15 tahun sekarang ni. Yang saya ambil daripada JKM sebelum ni. Alhamdulillah, ini salah satu mission dan saya punya niat. Apa yang saya perlu buat, tindakan untuk mission 2020 saya. Inilah keadaan pejabat saya. Office saya yang dekat rumah ni memang kecil saja, tapi Alhamdulillah selesa, ada aircon semua, ada apa semua. Jadi dengan keadaan yang macam gini, tak boleh nak keluar ke mana-mana, saya masih boleh bekerja dekat rumah sebenarnya. Alhamdulillah, dengan rezeki Allah bagi, Allah kongsi dekat saya, Allah beri kat saya. Alhamdulillah, saya masih berada dekat sini untuk bantu seberapa ramai rakan-rakan yang nak cari pendapatan tambahan. Nak cari pendapatan tambahan, boleh berhubung dengan saya. Saya takkan lokek ilmu yang saya ada. Kepada kawan-kawan yang rasa nak
jadi dropship ataupun nak jadi ejen Black G saya, boleh, saya sangat-sangat alu-alukan Saya nak cari lagu-lagu Bugis, lagu-lagu tradisi, saya mana tahu ada lagu-lagu Bugis dekat YouTube ni, mesti banyaknya. Jadi sambil-sambil tu kita layanlah lagu Bugis saya yang saya suka dengar. Okey, sambil kita layan, sambil kita sembang-sembang, saya layan lagu dulu. Ada yang nak bertanya, boleh bertanya. Tolong kongsi, tolong like, tolong komen dekat video bawah ni nanti, insya-Allah. Sebenarnya saya, kalau bahasa Bugis ni saya faham, cuma nak jawab balik agak lambat lah. Maksudnya sebab daripada kecil kita dengar bercakap, tapi bila mak kita jawab dekat ibu kita, mak kita, sebenarnya dalam bahasa Melayu. Itu yang saya rasakan sekarang. Tapi dari segi nak orang cakap, memang saya faham. Cuma nak jawab bahasa balik tu, dia akan lambat sikit. Tapi masih boleh jawab, insya-Allah. Jadi kalau boleh, kita cubalah belajar bahasa ibunda kita sendiri, bahasa keturunan kita sendiri. Saya sebenarnya mak bapak masih Bugis, anak-anak semua faham juga cakap Bugis, cuma bila nak jawab tu dia mungkin ada sikit susah lah. Ada yang nak bertanya, boleh bertanya. Kalau tak ada apa, mungkin sampai di sini saja. Kalau nak bertanya pasal kunyit hitam ataupun takaful insurans ataupun jual beli rumah, boleh hubungi saya, Abdul Halim Osman, ataupun nama perniagaan online saya, Saudagar Online, dekat 016 715 8499 ataupun 019 7508-499. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.